Terhormat Datuk Seri Tiong King Sing bin Tulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar, Tuan Timbalannya menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat bin Tulu di atas soalan yang diajukan. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawabkan soalan pertama Yang Berhormat bin Tulu, sejumlah RM44.6 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Jalan Perhubungan Desa JPD Negeri Sarawak untuk tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, Parlimen Bintulu telah diperuntukkan sebanyak RM3.25 juta bagi pelaksanaan 9 projek JPD. Peruntukan bagi projek-projek tersebut telah disalurkan kepada pejabat KPLB Negeri Sarawak dan projek berkenaan akan dilaksanakan oleh PKN Sarawak atau pejabat daerah berkenaan. Bagi menjawab soalan kedua Yang Berhormat, pelbagai inisiatif dan pendekatan kerajaan jangka masa panjang untuk membantu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar, terutamanya bagi golongan B40. Di antara yang disediakan, program-program yang disediakan adalah seperti berikut. Pertama, program peningkatan pendapatan PPP. Kedua, program-program keusahawanan yang melibatkan pembangunan perniagaan, pembiayaan dan pemasaran produk usahawan luar bandar. Yang ketiga, program Desa Lestari. Keempat, program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK. Kelima, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek. Pihak kementerian yakin dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan akan membantu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar, terutamanya bagi golongan B40. Sekian, terima kasih. Sila bin Tulu, soalan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi jawapan tadi. Datuk Yang di-Pertua, tadi saya difaham ini sudah bagi peruntukan cuma hanya untuk Sarawak berapa juta saja. Saya fikir sudah bagi bilion, ujung-ujung juta saja. Tadi saya mau tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian sudah rancang tahun depan akan mengadakan lebih peruntukan disalurkan kepada Sarawak untuk menaik taraf jalan-jalan kampung ataupun jalan-jalan ke rumah panjang? Kita faham sampai hari ini masih lagi di Bintulu ada lagi rumah panjang, jalan-jalan ke rumah panjang belum dapat dinaik taraf, terutama sekali pengekaraan. Selalu tidak peruntukan. Dan juga saya mau tanya ini mengenai ulu pandang. Saya difaham dan mengucap terima kasih dalam fasa 2 sudah lulus, menunggu pelantikan konsultan untuk proyek tersebut. Tetapi ulu pandang fasa ketiga, saya mau tanya bila kita tepat meluluskan peruntukan atau bersediakan peruntukan untuk di pena ini huru pandang fasa 3. Dan juga tadi kata P40, program-program ini untuk P40 ekonomi berkembang ekonomi sosioekonomi di kawasan luar bandar. Tetapi Yang Berhormat Timbalan Menteri, tadi kita sebut punya program-program ada punya di kawasan saya belum ada. Ada banyak. Terima kasih. Sekejap saja. 1 minit. 30 saat bagi. Okey, tepat. Ini luar bandar punya. Ya. Kita mesti mau tahu ada punya program-program di Semenanjung yang banyak program-program disalurkan kepada B40 di luar kawasan, luar bandar. Tetapi di kawasan Sarawak banyak program tiada. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri ambil prihatin dan ambil tindakan disegerakan. Sekian, terima kasih.
Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu di atas soalan tambahan. Bagi projek-projek yang diperlukan di kawasan di luar bandar seperti di Bintulu, memang pun menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan projek-projek ini sehingga lengkap keperluan-keperluan di merata-rata tempat. Tetapi apa yang perlu, projek-projek ini harus dijalankan secara berfasa kerana keperluan kita masih banyak dan juga bagi projek-projek yang dicadangkan perlu diangkat kepada kementerian-kementerian yang berwajib, bukan saja Kementerian KPLB yang bertanggungjawab, malah ada kementerian-kementerian yang lain juga seharusnya turut bekerjasama. Dan bagi projek yang belum terlaksana bagi tahun ini, tindakan sedang diambil oleh pihak yang berwajib dan kita sama-sama menunggu pelaksanaan projek-projek ini. Dan soalan bagi B40, usaha ke arah membantu kumpulan ini sedang berjalan, giat berjalan, dan kita berharap akan dapat memberi manfaat kepada golongan ini apabila program ini dilaksanakan sepenuhnya nanti. Dan sekian, terima kasih. Anto Jaya. Terima kasih Timbalan Menteri. Anto Jaya. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Ledang. Terima kasih. Kroni juga. Terima kasih, Timbalan. Soalan saya dengar tadi jawapan daripada pihak Timbalan Menteri berkenaan dengan inisiatif dan pendekatan kerajaan untuk B40 sosioekonomi. Saya rasa ini kita kena tekankan terutamanya dalam keadaan COVID-19, terutamanya berkenaan dengan aspek telekomunikasi dan jalur lebar yang sebenarnya sebahagian daripada dasar pembangunan luar bandar PL2, iaitu akses telekomunikasi dan jalur lebar dengan kadar berpatutan di luar bandar. Justru apakah perancangan pihak kementerian berkenaan dengan kos yang terpaksa ditanggung oleh golongan B40 dari segi aspek peranti, peralatan dan perkhidmatan internet. Dan yang keduanya, tadi Timbalan Menteri sebut berkenaan dengan inisiatif dan pendekatan-pendekatan yang diambil, iaitu antaranya adalah berkenaan dengan projek-projek di kampung, pembangunan ekonomi kampung, prospek, desa lestari. Saya sendiri, saya duduk bersembang, berbincang dengan ketua-ketua kampung, saya tak pernah dengar berkenaan dengan inisiatif-inisiatif ini. Justru, bolehkah dimaklumkan berapakah bilangan jumlah inisiatif-inisiatif ini yang telah dilaksanakan, terutamanya di kawasan Parlimen Ledang dan di kawasan-kawasan yang lain? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat YB. Nah, mengenai projek-projek yang akan dilaksana ataupun yang sedang berjalan sekarang, ada di antara projek-projek ini merupakan projek yang baru, khususnya program PPP ini. Program ini melibatkan golongan B40 di luar bandar dalam projek ekonomi yang berupaya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi perlu disatukan. Misalnya beberapa kampung dilibatkan di bawah satu projek yang akan dilaksanakan. Dan di antara projek-projek yang akan dilaksanakan seperti mana yang saya sebutkan tadi, PLKK, itu merupakan pelaksanaan kursus jangka pendek sederhana yang saya sebutkan tadi. Kedua tadi program peningkatan pendapatan PPP dan program desa lestari ini dan seterusnya projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung, desa mall online ini. Dan kesemua ini apabila dilaksanakan nanti kita berharap golongan B40 ini akan dapat
meningkatkan pendapatan dan seterusnya dapat memberi satu kelegaan kepada keluarga mereka di kampung. Sekian, terima kasih. Speaker, satu lagi, Speaker. Saya Speaker, soalan saya pertama tadi tak jawab lagi. Soalan pertama tadi berkenaan dengan dasar pembangunan luar bandar untuk B40 tadi, akses luar bandar dari segi internet. Itu belum dijawab. Dan saya minta tadi yang kedua berkenaan dengan jumlah. Kalaupun baru tetapi mesti dah ada laksanakan. Jadi kalau tak boleh, bila boleh bagi dalam jawapan bertulis supaya saya boleh sampaikan kepada pihak ketua kampung dan luar bandar. Terima kasih. Speaker, satu lagi. Angta Jaya. Ya, untuk mendapatkan detail ke semua program ini, saya akan menjawab secara bertulis mengenai coverage tadi, dan ini merupakan kerjasama di antara kementerian lain, di antara KPLB, dan kita kalau diperlukan akan menyediakan peruntukan untuk tujuan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri.